Assalamualaikum, saya Muhammad Asrul bin Ahmad, Wakil Kumpulan bagi Projek Bicara Tuntas untuk membentangkan syarikat IOI Properties Group Berhad untuk memenuhi sukatan EPPA 3034 Peakawanan dan Pelaporan Korporat bagi semakan pensyarah Encik Slamet bin Kundari. Ini adalah rakan setugas bagi Bicara Tuntas iaitu Lau Shiyi, Muhammad Asyahar bin Muhammad Mansur, Muhammad Asrul bin Ahmad, Syairil Aisyah binti Wasril Bayura serta penyemak dan penilai pensyarah yang dikasihi dan disanjung tinggi Encik Slamet bin Kundari. Latar belakang syarikat IOI Properties Berhad telah diperbadankan pada 31 Oktober 1969, merupakan syarikat awam yang tersenarai di Bursa Malaysia pada tahun 1990. IOI juga merupakan peneraju global minyak sawit yang bersepadu dan mapan. Struktur kompleks bagi perolehan kepentingan kawalan dalam anak syarikat dan syarikat bersekutu. Seksyen 4/1 atau syarikat 2016, syarikat dianggap sebagai anak syarikat lain jika mengawal keanggotaan lembaga pengarah syarikat, kedua, mengawal lebih dari setengah kuasa mengundi, ketiga, memegang lebih dari setengah modal syar dikeluarkan oleh syarikat, tidak termasuk syar keutamaan. Syarikat itu adalah suatu subsidiari mana-mana syarikat yang menjadi subsidiari kepada subsidiari yang lain. Berikut adalah patusan kepentingan dalam syarikat subsidiari. Terdapat dalam nota kepada akaun para 44, senarai subsidiari, persekutu dan usaha sama. IOI Properties Group berhak membagikan subsidiari kepada dua, iaitu direct subsidiary dan indirect subsidiary. Untuk direct subsidiary, syarikat memegang 70% dalam pemodalan Plantation Sdn Bhd, manakala 60% dalam kayangan Heights Sdn Bhd. Bagi indirect subsidiary pula, syarikat memegang 70% dalam Palmol Plantation Sdn Bhd dan Palmol Estate Sabah Sdn Bhd, manakala syarikat memegang 95% dalam Orlando Capital Resources Private Limited. Di dalam nota kepada akaun para 44 menunjukkan patusan kepentingan dalam syarikat bersekutu, di mana IOI Properties Group berhak memegang 30% dalam Reka Halus Sdn Bhd, Bunga Lourdes Coquelin Group BV, Fatty Chemical Malaysia Sdn Bhd, Co Plus Desire Malaysia Sdn Bhd, dan 32.1% dalam Bumi Tama Agri Limited, manakala 40% dalam Peter Griven Asia Sdn Bhd dan 25% dalam Malaysia Pakistan Ventures Sdn Bhd. Muhibah atas gabungan. MFRS 3 Para 1 menetapkan prinsip dan keperluan bagaimana memperoleh, mengiktiraf dan mengukur muhibah yang diperoleh dalam kombinasi perniagaan atau keuntungan dari pembelian-belian. Polisi penilaian muhibah. Muhibah diiktiraf pada tarikh perolehan dan diukur sebagai A melebihi B di bawah. A iaitu aggregate. Pertama, pembayaran dibuat selalunya pada nilai saksama. Kedua, amount KBK dalam entiti yang diperoleh. Ketiga, dalam keadaan perolehan berperingkat, nilai saksama kepentingan yang dipegang sebelum ini pada tarikh perolehan berkenaan. B, amount bersih aset boleh dikenal pasti yang diperoleh dan liability yang diambil alih pada nilai saksama pada tarikh perolehan. Polisi signifikan. Muhibah pada permulaan diukur pada kos dan kemudiannya diukur pada kos ditolak dengan rugi rosot nilai. Berikut adalah nota kepada akaun para 15.1 muhibah. Muhibah dinilai pada kos pada tahun 2020 iaitu 338.6, ditolak dengan rugi rosot nilai iaitu 2
dan jumlah keseluruhan adalah 336.6. Di dalam Key Audit Matters, muhibah kumpulan diperuntukkan pada dua unit penjana tunai iaitu CGU yang dikenapasti mengikut segmen operasi. Pengurusan telah menganggap bahawa perkebunan dan pembuatan berasaskan sumber sebagai segmen operasi kumpulan dengan nilai muhibah masing-masing sebanyak RM126.5 juta dan RM210.1 juta seperti yang dinyatakan dalam Nota 15.1 iaitu muhibah pada penyata kewangan. Tidak ada kerugian penurunan nilai pada muhibah pada tahun kewangan semasa. Pihak audit menentukan ini sebagai masalah audit utama kerana memerlukan penilaian dan anggaran yang signifikan mengenai hasil masa depan, dan ada yang utama digunakan untuk unjuran aliran tunai CGU dalam menentukan jumlah yang boleh diperolehi. Ada yang utama ini merangkumi pertumbuhan yang diunjurkan di masa hadapan, pendapatan dan margin keuntungan, serta menentukan kadar potongan dan kadar pertumbuhan sebelum cukai yang sesuai dan termasuk kesan COVID-19 pandemik. Muhibah dalam penyata kedudukan kewangan. Berikut adalah penyata kedudukan kewangan syarikat. Muhibah diletakkan di bawah aset bukan semasa di ruangan intangible asset. Pada ruangan kumpulan, syarikat telah mencatatkan 424.2 juta, manakala pada tahun 2019, syarikat mencatatkan 412.2 juta untuk intangible asset. Untuk maklumat lanjut berkaitan dengan muhibah, ia merujuk kepada Nota 15, Nota kepada akaun. Berikut adalah nota kepada akaun para 15 intangible asset. Pemolehan mengiktiraf secara berasingan bagi muhibah daripada aset lain. Pada tahun 2020, syarikat mencatatkan muhibah sejumlah 336.6 juta, manakala pada tahun 2019, syarikat mencatatkan muhibah pada RM336.3 juta. MFRS 136/80 bagi tujuan ujian rusuk nilai, muhibah yang diperolehi daripada perniagaan gabungan akan diperuntukkan kepada unit penjanaan tunai CGU yang dijangka akan mendapat manfaat daripada sinergi gabungan itu. Muhibah yang akan diagihkan akan dijadikan sebagai nilai di bawah sekali dengan amaun boleh pulih CGU untuk dibandingkan dengan nilai amaun boleh pulih. Muhibah atas gabungan rosok nilai. Rosok nilai iaitu kerugian atau pengurangan manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan aset. Ujian rosok nilai dilakukan setiap tahun atau lebih kerap selaras dengan keperluan MFRS 136, Impairment of Asset. Tujuan memastikan aset dibawa dalam PKK pada amaun yang mewakili manfaat ekonomi yang akan diperoleh iaitu tidak melebihi amaun boleh pulih. Berikut adalah nota kepada akaun para 15.1 muhibah. Muhibah dinilai pada nilai kos ditolak dengan rugi rusuk nilai. Untuk tujuan ujian rusuk nilai, muhibah akan diagihkan kepada Cash Generating Unit CGU yang dikenapasti mengikut statement operasi iaitu Plantation, Resource and Base Manufacturing. Kepentingan bukan kawalan KBK wujud apabila kepentingan syarikat induk dan anak syarikat kurang dari 100%. Kedua, baki kepentingan dalam anak syarikat yang bukan dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh syarikat induk, contohnya dimiliki oleh pihak luar, dikenali sebagai KBK. Ketiga, 100% aset bersih anak syarikat akan digabungkan dengan syarikat induk, tetapi akaun KBK akan diwujudkan. Menurut MFRS 3/19, KBK dinilai sama ada pada nilai saksama atau satu amaun berkadaran dengan bahagian KBK dalam aset bersih anak syarikat yang dikenapasti. Menurut MFRS 10/22,
kepentingan bukan kawalan KBK perlu didedahkan secara berasingan dalam PKKD sebagai sebahagian dari ekuiti tetapi diasingkan dari ekuiti pemegang saham induk. Kaedah nilai saksama. KBK dinilai pada kaedah nilai saksama. Signifikan. Komponen kepentingan bukan kawalan dalam pengalihan yang merupakan kepentingan pemilikan sekarang dan memberi haknya kepada pemegangnya secara proporsionate bahagian aset bersih entiti sekiranya pembayaran pada mulanya diukur pada nilai saksama atau pada instrumen pemilikan sekarang bahagian berkadar dalam jumlah yang diiktiraf dari aset bersih yang boleh dikenal pasti oleh pihak yang memperolehi. Berikut adalah nota kepada akaun yang menerangkan kaedah nilai saksama. Berikut adalah penyata kedudukan kewangan syarikat KBK di bawah EQT. Pada tahun 2020, di ruangan kumpulan, KBK syarikat dicatatkan iaitu sejumlah 274.5 juta, manakala pada tahun 2019, syarikat mencatatkan KBK iaitu 211.1 juta. Penyata pendapatan dan untung rugi. Di dalam penyata pendapatan untung rugi, untung atau rugi syarikat akan diakhirkan kepada owner of the parent dan juga non-controlling interest iaitu KBK. Pada tahun 2020, keuntungan syarikat sebanyak 601.7 juta diakhirkan kepada owner of the parent 600.9 juta dan bakinya diakhirkan kepada non-controlling interest KBK iaitu 0.8 juta. MFRS 128 Para 2 Pelaburan dalam syarikat bersekutu. Entiti yang mana pelabur mempunyai pengaruh yang signifikan. Kedua, pengaruh signifikan iaitu kuasa untuk terlibat dalam pembuatan keputusan berhubung polisi keuangan dan operasi syarikat yang dilabur tetapi bukan mengawal atau mengawal bersama polisi tersebut. MFRS 128 Para 2 Pelaburan dalam syarikat bersekutu. Entiti yang mana pelabur mempunyai pengaruh yang signifikan. Kedua, pengaruh signifikan iaitu kuasa untuk terlibat dalam pembuatan keputusan berhubung polisi keuangan dan operasi syarikat yang dilabur tetapi bukan mengawal atau mengawal bersama polisi tersebut. Penyata kedudukan kewangan syarikat. Pelaburan dalam subsidiari dan pelaburan syarikat bersekutu dicatatkan di ruangan aset bukan semasa di mana dibaca bersama nota kepada akaun untuk pelaburan subsidiari nota para 16 dan syarikat bersekutu untuk para 17. Pada tahun 2020, syarikat mencatatkan pelaburan dalam subsidiari sejumlah 7,127.8 juta, manakala pelaburan dalam syarikat bersekutu sejumlah 2,727.0 juta. Nota kepada akaun para 16.1 pelaburan dalam subsidiari. Dalam penyata kewangan berasingan syarikat, pelaburan dalam anak syarikat dinyatakan pada kos ditolak kerugian penurunan nilai jika ada. Sekiranya anak syarikat menggunakan polisi perakaunan selain daripada yang digunakan pakai dalam penyata kewangan gabungan untuk urus niaga dan peristiwa seperti dalam keadaan yang serupa, penyesuaian yang sewajarnya dilakukan terhadap penyata kewangannya dalam menyediakan penyata kewangan gabungan. Selepas pengiktirafan awal, nilai di bawah kepentingan bukan kawalan adalah jumlah kepentingan tersebut pada pengiktirafan awal ditambah bahagian kepentingan bukan kawalan dari perubahan ekuiti berikutnya. Nota kepada akaun pelaburan dalam syarikat bersekutu para 17.1. Dalam penyata kewangan berasingan syarikat, pelaburan dalam syarikat bersekutu dinyatakan pada kos ditolak kerugian penurunan nilai jika ada. Semasa pelupusan itu pelaburan, perbezaan antara hasil pelupusan bersih
dan jumlah di bawah termasuk dalam untung rugi. Faedah pelaburan dalam penyata pendapatan. Berikut adalah penyata untung rugi syarikat. Di dalam penyata untung rugi syarikat terdapat pendapatan faedah. Di dalam pendapatan faedah juga terdapat pendapatan dari subsidiari yang dibaca bersama nota kepada akaun para lapan. Faedah pelaburan dalam penyata pendapatan, nota kepada akaun para lapan, penyata pendapatan. Nyata pendapatan turut dicatatkan untuk subsidiari untuk ruangan company sejumlah 47.2 juta untuk bagi tahun 2020, manakala pada tahun 2019 mencatat 41.6 juta. MFRS 124 para 1 hingga 2, pendedahan pihak berkaitan adalah untuk memastikan bahawa penyata kewangan entiti mengandungi pendedahan yang diperlukan untuk menarik perhatian kepada kemungkinan bahawa ia kedudukan kewangan dan keuntungan atau kerugian mungkin dipengaruhi oleh kewujudan pihak berkaitan dan dengan urus niaga dan baki tertunggak termasuk komitmen dengan pihak-pihak tersebut. Piawaian ini akan digunakan dalam A. Mengenal pasti hubungan dan transaksi pihak berkaitan. B. Mengenal pasti baki tertunggak termasuk komitmen antara entiti dan pihak berkaitan. C. Mengenal pasti keadaan di mana pendedahan item di A dan B diperlukan. Dan D. Menentukan pendedahan yang akan dibuat mengenai perkara-perkara tersebut. Pihak berkepentingan berkaitan, nota kepada akaun. IOI Properties Group berhak menetapkan pihak berkepentingan berkaitan adalah mereka yang mempunyai kaitan dengan kumpulan sekiranya kumpulan mempunyai kemampuan secara langsung atau tidak langsung untuk mengawal pihak atau melakukan aktiviti yang signifikan berpengaruh ke atas pihak dalam membuat keputusan kewangan dan operasi, atau sebaliknya, atau di mana kumpulan dan pihak tersebut menjadi perkara biasa, kawalan atau pengaruh signifikan bersama. Pihak berkaitan mungkin individu atau entiti lain. Pihak berkaitan kumpulan termasuk anak syarikat langsung dan tidak langsung, Progressive Holdings Senyap Berhad, pemegang saham korporat utama syarikat, syarikat bersekutu dan usaha sama, kakitangan pengurusan utama yang terdiri daripada orang termasuk para pengarah syarikat yang mempunyai kuasa dan tanggungjawab untuk merancang, mengarahkan dan mengawal aktiviti kumpulan secara langsung atau tidak langsung, dan ahli gabungan syarikat di mana para pengarah juga merupakan pemegang saham utama syarikat dan mempunyai pegangan saham yang besar minat. MFRS 124 para 18. Sekiranya entiti mempunyai urus niaga dengan pihak berkaitan sepanjang tempoh penyata kewangan, ia akan mendedahkan sifat hubungan pihak yang berkaitan serta maklumat mengenai urus niaga dan baki tertunggak, termasuk komitmen yang diperlukan pengguna memahami kesan potensi hubungan ke atas penyata kewangan. Pendedahan hendaklah termasuk iaitu jumlah transaksi. Yang kedua, perbelanjaan yang diiktiraf dalam tempoh berkenaan atau hutang ragu disebabkan oleh pihak berkaitan. Berikut adalah nota kepada akaun para 36.2 Significant Related Parties Transaction. Ia menunjukkan related party transaction yang melibatkan bersekutu, affiliated dan juga subsidiary. MFRS 124 para 19. Pendedahan yang diperlukan dalam para 18 hendaklah dibuat secara berasingan dalam kategori berikut. Yang pertama, syarikat induk. Kedua, entiti dengan usaha sama atau pengaruh atau kepentingan atau entiti. Ketiga, subsidiary. Keempat, bersekutu. Yang kelima, usaha sama. Berikut adalah para 36.2 Significant Related Parties Transaction. Pendedahan dibuat secara berasingan iaitu bersekutu, affiliated dan juga subsidiary.